الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan,
keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi golongan yang lalai, yang telah dikarang oleh Abu Laith Samarqandi, dan masih lagi perbincangan kita pada bab beratnya maut dan kengeriannya maut. Surat 25. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم أجمعين. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malakatul maut di dekat kepala seorang sahabat Ansar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, kasihanilah sahabatku kerana ia seorang mukmin. Lalu jawab malaikat maut, terimalah khabar baik hai Muhammad, bahawa saya terhadap tiap-tiap mukmin sangat belas kasih. Demi Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mencabut roh seorang anak Adam. Maka bila ada orang menjerit daripada keluarganya, saya katakan, mengapa menjerit? Demi Allah, kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya. Maka kami tidak ada salah dalam mencabut rohnya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah, niscaya kamu mendapat pahala. Dan jika kamu murka dan mengeluh, kamu berdosa. Dan janganlah mencela kami, sebab masih akan kembali, maka berhati-hatilah kamu. Dan tiada penduduk rumah batu ataupun papan, kain bulu di darat ataupun di laut, melainkan saya perhatikan wajahnya tiap kali 5 kali, sehinggalah mengenal mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Demi Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan saya akan mencabut roh nyamuk, tiada dapat kecuali mendapat perintah daripada Allah untuk mencabutnya. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mendapati malaikatul maut berada di kepala seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Ansar, Muhajirin, sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Ansar, sahabat yang berada di Yathrib, yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Lalu daripada kalangan sahabat-sahabat Ansar tadi, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kepala dia dalam keadaan dia berada sakaratul maut. Lalu Nabi SAW mendapati di kepalanya itu ada malaikat maut, malaikatul maut, malaikat Israel. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada malaikatul maut tadi, kasihanilah sahabatku kerana dia seorang mukmin. Nabi SAW minta supaya malaikat maut tadi mengasihani sahabat tadi. Kesian kat dia. Masuk kesian kat situ, Nabi SAW sendiri minta supaya dicabutkan nyawa tadi dalam keadaan baik. Lalu malaikat maut menjawab, terimalah khabar baik hai Muhammad. Terimalah khabar baik hai Muhammad, bahawa saya terhadap tiap-tiap mukmin sangat belas kesian. Itu jawapan daripada malaikatul maut. Dengar begitu baik wahai Muhammad, dia kata.
Sungguhnya setiap orang mukmin ni aku ada lagi berasa belah kesian. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Ziarah Alam Barzah, bagaimana Syekh Jalaluddin mendatangkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan malaikat Israel ketika hendak mencabut nyawa manusia ni tuan-tuan. Maka dia datang dengan dua keadaan. Dia datang dengan dua keadaan melihat kepada amalan dan situasi keadaan lelaki tadi. Kalau katalah si lelaki tadi ataupun manusia tadi tuan-tuan dalam keadaan dia taat pada Allah. Maksud taat kat sini baik zahirnya, baik batin dia. Maka malaikat maut tadi dia akan datang penuh dengan rasa belas kasihan. Dan dia datang dalam keadaan sangat-sangat lembut, sehinggakan kegusaran yang sepatut bermain pada orang yang berada dalam sakaratul maut tadi terubat sedikit sebanyak dengan kedatangan malaikatul maut tadi. Berbeza dengan keadaan orang yang duduk dalam keadaan maksiat. Maksud maksiat ni tuan-tuan, maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maka malaikat maut tadi ataupun malaikat Israel tadi dia akan datang dalam keadaan mendesak, dalam keadaan menakutkan, mengerikan. Sehingga kan sifat sakaratul maut ni gusar, takut, risau. Maka kerisauan yang sedang bermain pada orang yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut dalam keadaan dia maksiat pada Allah, baik sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maka ketika itu dengan kedatangan, dengan situasi keadaan dia, lalu ditambah-tambah lagi ketakutan tadi, kerisauan tadi dengan kehadiran keadaan malaikat maut tersebut kepada orang tadi. Ini dua keadaan. Jadi di sini tuan-tuan, Nabi SAW minta supaya malaikat maut ni berasa belas kesian. Buat baik-baik dekat sahabat Ansar tadi. Lalu dia kata, aku datang kepada orang mukmin, maka aku datang dalam keadaan rasa belas kasih. Lalu dia kata lagi, demi Allah wahai Muhammad, saya mencabut roh seorang anak Adam. Maka bila ada orang yang menjerit daripada keluarganya, saya akan katakan, mengapa menjerit? Demi Allah kami tidak berbuat inaya dan tidak mendahului ajal, maka kami tidak ada salah dalam mencabut rohnya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah, kamu mendapat pahala, dan jika kamu murka dan mengeluh, kamu berdosa. Jadi bila waktu dia nak cabut roh tadi tu tuan-tuan, tiba-tiba ada kalangan keluarga tadi menjerit, meronta-ronta, kalau bahasa gitu, menjerit, meronta-ronta, tengok ahli keluarga yang berada dalam sakaratul maut tadi nak berpisah di antara nyawa dengan jasad. Lalu aku Israel akan bertanya kepada dia, kenapa kamu menjerit? Sedangkan kami datang bukan berbuat inaya. Malaikat Israel ni datang nak cabut nyawa tu tuan-tuan, bukan nak buat inaya pada orang mati tadi. Dan juga bukan untuk mendahului ajalnya. Kenapa ajal ni? Pertamanya, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahawa datang ajal tadi dia tak akan dipercepatkan dan tidak akan ditakhirkan, diperlambatkan. Jadi kedatangan malaikat maut tadi mencabut nyawa tu tuan-tuan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka tidak salah Israel kata kami nak mencabut rohnya. Siapa yang rela dengan segala ketetapan Allah, maka dia dapat pahala. Maksud rela kat sini, dia reda, dia sabar, dia reda menerima musibah tersebut. Siapa tadi tuan-tuan? Baik sama ada si lelaki ataupun perempuan dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, ataupun waris yang duduk beradab, sahabat ataupun keluarga yang menghadapi sakaratul maut tadi. Kalau dia reda, dia sabar, maka dia dapat pahala.
Tapi kalau katalah dia mengeluh, dia tak reda, dia tak sabar, maka dia berdosa. Kamu jangan mencela kami, kata lagi Israel, sebab masih akan kembali, maka berhati-hatilah kamu. Jangan cela malaikat Israel ni. Apa yang dia buat itu adalah ketetapan Allah. Kerana besok dia akan kembali. Maksud kembali ni akan dibangkitkan semula besok di akhirat, tuan-tuan. Jadi berhati-hati kerana setiap apa yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala sebut apa? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian kewajipan ke atas kami iaitu Allah menghisap segala amalan mereka. Itu sebabnya sampailah nyawa putus tu tuan-tuan, putus je nyawa, selesai je cabut roh tadi tuan-tuan, maka terputuslah segala amalan. Maksud putus segala amalan ni apa? Maksud terputus segala amalan yang disebut oleh Nabi SAW ini, dengan makna tidak ada lagi dosa ataupun pahala, tidak ada lagi amalan yang akan dihisap oleh Allah SWT setelah tercabutnya nyawa tersebut. Tak ada lagi dah. Jadi selama mana nyawa tadi duduk di kerongkong tu tuan-tuan, selagi itulah ada dosa, ada pahala dan ada amalan yang akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi berhati-hati ketika berada dalam sakaratul maut. Jangan sampai kita mengeluh ataupun kita rasa tak puas hati atas segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata lagi Israel, dan tiada penduduk rumah batu ataupun papan, kain bulu di darat ataupun laut, melainkan saya perhatikan wajahnya tiap kali 5 kali. Jadi malaikat maut ni tuan-tuan, ada riwayat sebut bahawa dia akan ulang alik sehari 5 kali. Sebelum dia nak cabut nyawa kita tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut dia dah berulang alik. Dia tengok kita ni tuan-tuan selama 40 hari, dan setiap satu hari 5 kali. Ni bukan main-main. Dia dah ulang alik selama 40 hari. 40 hari sebelum kematian kita tu saja tuan-tuan, malaikat maut tu dapat je tengok dalam carta tu bahawa si fulan akan mati pada tanggal 9 jam 9. Maknanya 40 hari sebelum daripada kematian tu dia dah ulang alik. Dan dalam 40 hari diulang alik tu pula tuan-tuan, dalam satu hari 5 kali. Sampaikan tahap dia lebih mengenali kita dibandingkan kita mengenali diri kita sendiri. Cuba bayangkan tuan-tuan. Sebabnya bila sampai ke muncak tuan-tuan, nak dicabutkan nyawa tadi tuan-tuan, dia dah tahu dah orang ni orang taat ataupun orang ni maksiat. Itu sebab kalau kita lihat bagaimana peristiwa seorang lelaki daripada umat Nabi Allah Sulaiman AS. Satu hari tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman AS dia buat satu kenduri. Jadi umat dia datang makan kenduri dekat istana Nabi Allah Sulaiman AS. Salah seorangnya seorang lelaki tuan-tuan, dia ambil makanan tadi tuan-tuan, dia letak dekat meja, dia makan. Tengah-tengah dia makan tadi, tiba-tiba dia nampak dekat hujung pelusuk istana tu tuan-tuan, ada seorang lelaki yang memakai pakaian hitam. Pandang tenung betul-betul pada dia. Bukan sekejap, tak berhenti-henti. Tenung terus lelaki tadi, sehinggakan lelaki tadi tuan-tuan rasa tak selesa. Sehingga akhirnya tuan-tuan, lelaki tadi mendatangi Nabi Allah Sulaiman AS dan bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, kau nampak tak seorang lelaki yang berpakaian hitam di hujung sana tu? Lalu Nabi Allah Sulaiman kata, nampak. Kau kenal ke dia? Ya, aku kenal. Siapa dia wahai Nabi Allah Sulaiman? Lalu Nabi Allah Sulaiman kata, itulah malaikatul maut ataupun malaikat Israel. Berdebar lelaki tadi, naik bulu roma dia tuan-tuan, ketakutan. Lalu dia bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman AS, wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa dia renung aku daripada tadi? Dia tenung aku terus.
Lalu Nabi Allah Sulaiman kata, wahai lelaki, sesungguhnya malaikat maut itu tenung pada engkau kerana engkau sudah masuk dalam 40 hari berulang alik malaikat maut untuk mencabut, bersedia untuk mencabut nyawa engkau. Jadi lelaki tadi pun tuan-tuan minta kepada Nabi Allah Sulaiman supaya dihantar ke suatu tempat yang jauh sehingga kan malaikat maut itu tak tahu tentang dia. Lalu akhirnya Nabi Allah Sulaiman hantar lelaki tadi tuan-tuan ke satu pulau. Hantar ke satu pulau. Bila lelaki tadi sampai duduk kat pulau tadi tuan-tuan, sampai masa ajal lelaki tadi sampai, malaikat maut tadi waktu dia nak cabut nyawa, hari tersebut tuan-tuan, Allah SWT perintahkan kepada malaikat maut supaya pergi ke pulau. Pergi ke pulau. Sehingga akhirnya malaikat maut bertanya kepada Allah SWT, wahai Allah, kenapa aku nak pergi ke pulau sedangkan lelaki ni umat Nabi Allah Sulaiman keberadaannya di sini? Lalu malaikat Allah SWT menjawab, wahai malaikat maut, pergilah ke sana. Pergi ke sana. Akhirnya malaikat maut buat keputusan pergi ke sana sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Bila sampai ke sana, rupa-rupanya lelaki yang nak dicabut nyawa tadi tuan-tuan benar-benar berada di pulau. Terkejut lelaki tadi kerana didatangi malaikat maut tadi. Sehingga akhirnya malaikat maut tadi pun cabut nyawa dia, dia mati dekat pulau tadi tuan-tuan. Ini bagaimana keadaan berulang alik. Malaikat maut dia akan berulang alik. Sebabnya ada sebahagian orang yang Allah Ta'ala buka dan berikan kelebihan dia rasa. Dan dia tahu bahawa ajal dia akan datang, akan tiba tuan-tuan. Saya datang sebuah kisah lebih kurang dalam cerita 10 tahun lepas, bahkan mungkin lebih kot, dalam 13 tahun ke 14 tahun lepas. Satu hari tuan-tuan saya pergi kelas bagaimana biasa, kuliah maghrib. Jadi selesai je solat maghrib tadi, jemaah maghrib, jemaah surau tu tuan-tuan, dia kata, ustaz, hari ni imam kita meninggal, dia kata. Saya sebutlah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kata. Sebab biasa dengan imam tu. Lalu akhirnya dia kata, cuma agak pelik. Dia kata, agak pelik kematian dia. Saya kata, kenapa, apa yang pelik? Lalu akhirnya dia kata, jemaah kata, ustaz, dia kata, imam kita pagi tadi ustaz, dia tak ada apa-apa, sihat walafiat, bahkan dia menguruskan jenazah. Pagi-pagi itu ada jemaah kita meninggal, lalu diuruskan jenazah jemaah kita tu. Jadi sampailah pagi, mandi, selepas tu kapan jemaah tadi, sampailah tengah hari dalam pukul 12 dah selesai solat, dia hantar ke kuburan dan dia baca talqin. Jadi lepas imam tadi baca talqin, balik ke rumah. Sampai ke rumah sebelum zuhur tu, dalam pukul 12, ada sejam lebih lagi. Dia minta pada isteri dia supaya dibentangkan tilam, bentang tilam dekat tengah-tengah rumah. Jadi isteri ni pelik tapi malas nak panjang mikir. Jadi ambil tilam, bentang tengah-tengah rumah. Lalu imam tadi dia kata, wahai isteri kata, nanti masuk je waktu zuhur, tolong kejutkan aku. Jadi suami dia, imam tadi pun tidur tuan-tuan, menunggu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur, isteri dia kejut tuan-tuan, hilang, dah habis, tak ada, dah meninggal dunia. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ini di antara. Dan ada juga di antara tuan-tuan, sahabat kita, ustaz-ustaz kita tuan-tuan, dia meninggal. Jadi selepas minggu dia meninggal, isteri dia buka diary dia. Bila buka diary dia, tarikh dia meninggal tu tuan-tuan, dia tulis, Alhamdulillah hari ni ajal aku. Dia tulis kat dalam diary tu, Alhamdulillah hari ni ajal aku. Kerana tuan-tuan, kita ni disebut oleh para ulama' memang di antara perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Nanti tuan-tuan balik dalam Quran, ada 4 perkara yang menjadi rahsia Allah. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran. Dan salah satu perkara yang disebut oleh Allah SWT di antara 4 perkara yang menjadi rahsia Allah adalah ajal. Tak ada siapa pun tahu, bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak ketahui bila ajal dia.
Tetapi tuan-tuan, walaupun di situ tidak tahu, Allah berikan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itulah ulama sebut kalau orang yang jenis peka, kuat taat dia dan ibadahnya pada Allah, hatinya tak disibukkan dunia dan hatinya terlalu dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rasa pada dia bahawa hampir ajalnya dengan kematian. Dia akan rasa. Kerana 40 hari yang dilalui hari-hari akhir untuk melalui ajal tadi tuan-tuan, dia ada tanda-tanda. Dia akan ada tanda-tanda. Jadi hati orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasai tanda-tanda. Dia akan nampak tanda-tanda kematiannya tadi. Cuma dia tak akan terlepas daripada dua bibir dia untuk menyatakan tentang kematian tersebut. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang tertawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ama innakum law akthartum min dhikri hadimil ladzati la shaghalakum amma ara." Thumma qala, "Akthiru dhikra hadimil ladzat." Thumma qala, "Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran." Nabi SAW bersabda, andai kamu banyak ingat mati yang menghapuskan semua kelazatan, nescaya kamu tak sempat sedemikian. Kemudian Nabi SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingati maut yang menghapuskan semua kelazatan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun daripada kebun-kebun syurga, ataupun salah satu jurang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tuan-tuan mendapati sahabat dalam keadaan seronok, gembira, tertawa. Masuk ketawa kat sini tuan-tuan bukan ketawa biasa, ketawa besar. Macam kita duduk pergi ngeteh tuan-tuan dekat kedai ngeteh tu, sambil-sambil tu duduk cerita, nyembang tu tuan-tuan, ketawa dia ketawa besar. Bukan tak boleh senyum, tak boleh ketawa, tak boleh gembira, boleh. Tetapi gembira dalam keadaan berbatas, bukan ketawa besar, bukan seronok sangat. Yang sehingga akhirnya bila Rasulullah SAW dapati mereka terlalu besarnya ketawa seronok tadi tuan-tuan, lalu Nabi SAW bersabda, andai kamu tahu tentang kematian yang mana mati itu menghapuskan kelazatan. Sehingga 3 kali Rasulullah sebut tuan-tuan. 3 kali Rasulullah SAW ulang kata-kata tadi, mati itu, ingat mati, mati itu menghilangkan kelazatan. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau betul-betul hati kita ini banyak mengingati mati, maka sudah pasti kita tak akan ketawa besar. Itu maksudnya. Kita tak akan ketawa besar. Yang akhirnya Nabi kata, sesungguhnya kubur itu ada kalanya daripada kebun-kebun syurga, ataupun jurang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana duduk barzah tu tuan-tuan hanya 2 saja keadaan. Sama ada keadaan barzah tadi salah satu daripada kebun-kebun syurga Allah, ataupun barzah yang kita akan tempati dan nanti tuan-tuan, salah satu daripada jurang neraka Allah Subhanahu taala, na'udzubillah min zalik. 2 je keadaan dia. Itu sebabnya orang yang dekat hatinya dengan mati, banyak mengingati Allah dan banyak mengingati hari akhirat, maka sudah pasti dia akan meniti kehidupan ini dalam keadaan berhati-hati, dan tidak ada masa pun untuk dia rasa seronok. Seronok boleh tak? Seronok boleh, tetapi dalam keadaan berhati-hati dan tidak berlebih-lebihan. Samalah macam contoh tuan-tuan, kita ambil contoh dekat je. Orang yang duduk dalam keadaan sakit, yang mana sakitnya tuan-tuan dalam keadaan penghujung nyawa. Macam contoh pergi, katalah pergi hospital, doktor bagi tahu dia sakit, dan sakitnya tu hidupnya boleh 3 bulan, 4 bulan saja lagi. Penyakit yang mana memang penghujungnya adalah mati. Maka ketika tu tuan-tuan tidak ada lagi masa ataupun ruang, saat, detik yang dilalui kehidupannya tadi kecuali duduk dalam keadaan hambar, rasa risau, rasa takut, semuanya rasa-rasa perasaan tersebut akan bermain dalam benaknya. Kerana apa? Kerana dia sudah
memberikan fokus dirinya itu terhadap kematian yang hampir tiba. Jadi itulah hakikat sebenar. Rasulullah nak gambarkan kepada kita, bukan tak boleh kita nak bergembira, boleh. Tapi kadang-kadang bergembira berseronok tadi berlebih-lebihan sehingga melanggar batas-batas yang sepatutnya dan yang lebih ditakuti, sehingga sampai tahap kita lupa, leka dan lalai bahawa kematian kita itu semakin lama semakin hampir. Umar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut. Terangkanlah kepada kami tentang maut. Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pokok berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Maka duri berkait dengan urat, lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab datang menemui Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu dia minta kepada Sayyidina Ka'ab, tuan-tuan, terangkan bagaimana keadaan maut. Ceritakan kepadaku bagaimana situasi keadaan kematian. Itu maksud dia. Lalu Sayyidina Ka'ab kata, azan tu.
Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Ka'ab, lalu ditanya kepada Sayyidina Ka'ab, tuan-tuan, bagaimana, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan kematian. Lalu Sayyidina Ka'ab, tuan-tuan, dia menceritakan kepada Sayyidina Umar, kematian ni seperti pohon, bagaikan pohon berduri, bagaikan pohon berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Pohon berduri itu dimasukkan dalam tubuh anak Adam, kemudian setiap duri itu pula tersangkut pada setiap urat yang berada dalam tubuh anak Adam. Kemudian direntak tarik, tuan-tuan, direntak tarik pohon tadi. Mana yang terikut pohon tadi dia akan terikut, mana yang tinggal dia akan tinggal. Begitulah keadaan rasanya sebuah kematian. Ini bagaimana Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ka'ab tentang perihal ataupun gambaran kematian yang sangat-sangat menyakitkan. Dan diriwayatkan daripada satu peristiwa yang lain pula, tuan-tuan, diceritakan bahawa sakitnya mati ni seperti meletakkan satu besi yang duduk dalam tubuh manusia, lalu besi tadi bercabang-cabang, setiap cabang bercabang, setiap cabang bercabang, sehinggalah sampai penghujung setiap cabang tu pula, tuan-tuan, dia duduk pada setiap rongga bulu roma. Setiap cabang tadi dia duduk pada setiap rongga bulu roma tubuh kita ni. Dan lalu ketika tu malaikat maut akan tarik besi yang duduk dalam perut kita tadi tu, tuan-tuan, ditarik, tuan-tuan. Dan peristiwa ni pula bagaimana gambaran sakitnya mati tu, tuan-tuan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tidak ada satu ruang pun daripada tubuh kita yang terlepas daripada rasanya sakit mati kita. Cuba bayangkan, tuan-tuan, gambaran yang pertama tadi, kalau katalah pohon berduri tadi duduk, dan setiap duri itu pula terkait pada setiap urat yang berada dalam tubuh kita. Ditarik sakit, tuan-tuan. Kemudian riwayat yang lain pula seperti batang, tuan-tuan, batang besi dia ada cabang-cabang-cabang, dan setiap hujung cabang tadi pula, tuan-tuan, duduk pada setiap rongga bulu roma yang ada pada tubuh kita. Daripada hujung rambut sampai hujung ditarik. Maka kematian itu, tuan-tuan, sakitnya tidak melepasi, tidak ada satu ruang pun yang melepasi daripada rasa sakitnya mati tersebut. Itu gambaran bagaimana keadaan sakitnya mati. Sehingga sampaikan, tuan-tuan, riwayat menyebutkan bahawa sakit tak sakitnya mati itu tidak ada sakit kecuali sakitnya mati itulah sakit yang paling sakit. Macam tu. Tidak ada sakit kecuali sakitnya mati yang paling sakit. Dan sakit tak sakitnya mati itu, tuan-tuan, sampai tahap besok di akhirat ketika Allah SWT perintahkan tiupan sangkakala kedua, dan Allah SWT bangkitkan ketika itu manusia terutamanya bangkit dalam keadaan masih lagi terasa sakitnya mati. Walaupun dia berada di atas dunia dahulu sudah ribuan tahun dia mati. Sekalipun ribuan tahun dia telah mati dan dia telah ditidurkan di barzah, tuan-tuan, masa yang sangat panjang, tetapi kerana terlalu amat sakitnya mati tadi sehingga sampai tahap dibangkitkan di akhirat, dia bangkit tadi dalam keadaan masih lagi terasa sakitnya mati. Cuma kelebihan orang beriman ni, tuan-tuan, disebut oleh para ulama, dia tak hilang rasa sakit. Dia tak hilang rasa sakit, tetapi dia dilalaikan dengan janji-janji Allah ketika berada dalam sakaratul maut, dan kemudian Allah datangkan nikmat syurga ketika berada di barzah. Dengan dia rasai nikmat syurga di barzah dan janji-janji Allah SWT ketika berada sakaratul maut tadi, sehingga sampai dia lupa, dia leka dengan sakitnya mati. Itu keadaan kelebihan
yang Allah SWT berikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika ingat akan mati, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai beberapa hari. Bahkan jika ditanya masalah, nescaya hanya menjawab tidak tahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Jika seseorang itu ingat akan mati, maka kerana tidak keruannya seseorang itu terlalu mengingatkan mati, sampaikan dia tak fokus dalam meniti kehidupan dia. Kalau katalah sampai ditanya pun dia tak mampu untuk menjawab, kecuali jawapannya tak tahu. Kenapa? Kerana terlalu. Kita tak payah kata matilah tuan-tuan. Contohnya sakit gigi. Kalau tuan-tuan pernah menghadapi sakit gigi, itu sakit gigi, bukan mati, sakit gigi. Sakit gigi itu saja tuan-tuan, kita dengar orang rumah kita berjalan, bukan dia bercakap, belum dia berletih, dia berjalan je depan kita, hulu ke hilir, ke hulu ke hilir tuan-tuan. Sakit gigi tu pun dah tak keruan dah. Lagi pula dia tanya nak makan apa, nak tu nak ni tuan-tuan, lagi kita tak boleh nak jawab. Tu baru sakit gigi, belum lagi keadaan orang yang mengingati mati, apatah lagi melaluinya sakaratul maut. Itu gambaran bagaimana yang diberikan Sufyan Ats-Tsauri. Apabila seseorang itu mengingati mati, maka membuatkan dia tidak keruan, sehingga sampaikan dia meniti kehidupan dia, dia tak fokus terhadap kehidupan dia, sehingga sampaikan ditanya, maka tidak ada jawapan lain kecuali dia kata tak tahu. Sampai tahap macam tu, bila tika mana seseorang itu terlalu fokus terhadap kematian. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita rasa ingat terhadap kematian, tidak direkakan dan lalai terhadap kehidupan dunia yang sementara ini, dan Allah letakkan keimanan yang benar-benar baik kepada Allah dan juga kepada hari akhirat dalam diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Dan akhirnya kita harapkan Allah redha kita, Allah rahmat ke atas kita, dan Allah ampunkan segala dosa kita. Semoga kita baik di dunia dan kita baik di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terpelihara daripada azab neraka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menurut kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan majlis dengan tasbih kafarat dan salawat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.